Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama melakukan amal soleh, iaitu kita dapat sama-sama berada di masjid iktikaf, dan insya-Allah kita bagi peluang untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemana yang saya selalu sebut antara tanda Allah Subhanahu wa taala kasih ataupun sayang kita ialah Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk buat amal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan berkata, "Idza ahabba Allahu bi'abdin idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qila kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiqhu lil 'amali salih." Maka qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang Allah Taala nak kebaikan kepada dia, Allah Taala guna dia. Para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Taala guna orang tadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiqhu lil 'amali salih. Itu Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada dia untuk beramal soleh. Dan kata lain, setiap kali kita buat amal soleh, mengaji ke iktikaf dan sebagainya, ini sebahagian daripada dorongan daripada Allah Subhanahu Ta'ala, petanda Allah Ta'ala yang syukur dan petanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kepada kita. Dan kita doakan moga kita sebahagian daripada orang yang dicintai atau disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Untuk hari ini kita akan sambung ayat yang ke-59 dalam surah Ahzab. InsyaAllah kita ni dah menghujung pada surah Ahzab. Kita doakanlah apa yang kita pelajari sebelum ini daripada awal sampai akhir, insyaAllah menjadi panduan untuk kita. Walaupun kita tak ingat Quran, kita mengharapkan kita faham Quran. Dia panggil fiqhul Quran. Kita nak mengapa ni menjadi apa dia ni, kita terlewat dah dengan tua kita dan sebagainya, dan kita mengharap kita boleh faham. Kita boleh faham dan bisa boleh menghayati Al-Quran. Itu matlamat besar kita lah. Al-Quran ni antara benda besar adalah kita membudayakan kehidupan Quran dalam kehidupan kita. Itu yang paling besar sekali. Ataupun disebut sebagai kita menterjemahkan Quran melalui amalan dalam kehidupan kita. Sebab kita dapati kejayaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ialah mereka dapat membina pribadi yang sebenarnya pribadi Al-Quran. Yang disebut di Sahih Kutub rahimahullah ta'ala, generasi yang Al-Quran yang fil ard, generasi di mana Quran berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kehidupan Quran dihayati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Itulah target kita sebenarnya. Kita nak jadikan Quran sebagai budaya hidup kita, insyaAllah. Seperti biasa kita akan baca dulu, insyaAllah. Kemudian diiringi dengan huraian ataupun tafsiran, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ونساء المؤمنين يدنين عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى
أشركن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون وليا ولا نصيرا ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين
قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian, kita dapat baca beberapa ayat daripada surah Ahzab sampai akhir pada hari ini. Dan insyaAllah tuan-tuan semua kita kembali kepada penafsiran. InsyaAllah kita akan mula ayat 59. Kalau sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita, kita tak dibenarkan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala, menyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam masa sama kita tak benar menyakiti orang dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai-bagai bentuklah tuduhan yang kau semua tak boleh. Kemudian ayat ini insya-Allah tuan-tuan semua kita akan dibentang berkaitan dengan diri kita juga kena jaga daripada disakiti oleh orang lain. Dan kata lain, yang kita akan baca maknanya kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anggota dalam masyarakat, kita diminta supaya dia ni pakai atau tutup aurat lah. Ini satu daripada perintah Allah SWT. Tutup aurat ni berlaku pada masa Nabi SAW berada di kota Madinah Munawwarah. Di mana yang saya sebut surah-surah Madaniyah hanya lebih kepada surah banyak bicara tentang pembinaan masyarakat. Bila sebut pembinaan masyarakat ni kita nak bila masyarakat Islam ni masyarakat yang bersih, masyarakat yang tidak ada kurai dosa-dosa, tak ada belakang, kita mengurangkan apa dia ni maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masyarakat ni, kalau masyarakat yang hidup dengan suasana maksiat, maka masyarakat itu berada kepada hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita sekarang terus. Kemudian antara istilah kita ialah kita cuba sempitkan ruang yang boleh buat kepada maksiat. Antaranya masalah tutup aurat lah. Sebab biasanya kalau tak tutup aurat ni dia buka, PPSD ialah bagi buku juga. Kalau lepuk, kalau tak buku lah, maknanya terdedah kepada apa dia ni, kagak, terdedah kepada apa dia ni, terdedah kepada apa dia ni pula tu, ataupun terdedah kepada orang ambil dan sebagainya. Kalau gimana tak? Sebab itulah istilah comel, istilah jangan supaya kita tutup barang molek. Kalau barang molek ni kena tutup lah. Kalau gimana? Tak? Itulah tabiat yang sepatutnya berlaku sebenarnya. Betul semua kalau kita bicara aurat ni, kita jangan duduk mikir banyak lah kan. Kita ingat mana arahan aurat adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah dan kepada kita semua. Kan? Kita kena ingat dalam keyakinan kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita dah aku semuanya daripada Allah Taala dan kita aku apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita faham bahawasanya arahan Allah Taala, perintah Tuhan ni dia ada hikmah dia.
Dia beri kebaikan kepada kita. Tak usah oeh-oeh lah. Lepas tu alih pakai tutup aurat nampak tua ke sama ada semua yang kadang pakai tutup aurat yang sepenuh nampak tua ke. Kita muda lagi dah. Umur baru 40. Pakai tutup molek, pakai tutup habis kat dalam mata 60 tahun. Masjid lagi mana dia sensitif bagi kita. Dia kena bagi kad mudah-mudah kalau mana dah. Tak boleh tu semua. Yang penting kita kena yakin bahawasanya kita kena ingat apa yang kita sebagai Muslim ini kita sami'na wa ata'na. Itu kaedah yang sepatutnya kita kena faham. Tak kira dalam isu ke apa semua. Kalau kita mari ya Allah apa. Itu bertanda makna iman kita bermasalah. Sebab itulah apabila saja kita ni, apabila kita dengar arah daripada Allah Ta'ala, kita kena buka. Sehingga kita kena buka perasaan, kita kena buka hati kita bersedia untuk terima arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab keyakinan kita belajar bahawa Allah Ta'ala tidak menzalimi manusia. Dan apa yang Allah Ta'ala arah itu adalah kebaikan untuk manusia. Sebab tu ayat tuan aurat ni tuan semua. Saya nak sebut sikit. Apabila ada yang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu tuan aurat. Masyarakat Madinah ni apabila tu ayat waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, perintah supaya tutup aurat ni, maka bagaimana sikap yang ada pada muslimat atau wanita Islam di kota Madinah Munawwarah. Kalau ni apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala, apabila turunnya ayat berkaitan dengan aurat, kan? Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kata dia nikmatun nisaul muhajirat al-ula lamma nazalat wal yadribna bi khumurihinna syaqqaqna murutahunna wa ikhtamarna biha. Kalau ikut bagaimana cuba tengok budaya dulu kan, dia dengar perintah Tuhan, dia tak mari dah mikir banyak lah. Kalau ikut apa dia sebut oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, sebaik-baik perempuan kata perempuan Ansar, apabila turunnya ayat berkaitan dengan aurat, berkaitan dengan apa dia ni, berkaitan dengan jilbab atau tutup aurat ni, bagaimana sikap dia okay? Katanya Aisyah syaqqaqna apa dia ni, syaqqaqna murutahunna, dia masuk dalam bilik, dia kerak apa dia ni, kain-kain dia okay? Kemudian waqtamarna biha, dia tutup aurat dengan kain tadi. Selalu dia junjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sikap Al-Ghimai dan itulah dengan perintah Allah Taala, dia tak tepi dah nafsu dia. Dia tak tepi dah perasaan dia. Dia utamakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Sebab dia yakin bahawa arahan Allah Ta'ala, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah terbaik dalam kehidupan dia. Cuba tengok ayat 99. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yufrahna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya. Pakai tutup aurat lah ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ni jelas tentu semua ayat daripada bagian perintah Allah Subhanahu Wa Taala Nabi lah. Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya sebut perintah ni kepada bini dia tak mula sekali. Sebab tu kita dalam Islam apabila kita cakap bab dakwah, bab kebaikan, kita mesti mula keluarga kita dulu lah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala mula dengan Nabi supaya sebut pada bini-bini dulu, orang paling dekat dulu. Sebab itulah kaedah dakwah tu, mana kita belajar sama Allah, mana kita jangan start dengan orang lain dulu. Tapi tak salah ya, sebab kena start keluarga dulu, baru kita tengok pandai dah. Ni keluarga tak mana lagi dah bini dia pun sebab tunduk. Ada yang mengatakan kalau menaduk pun bini tak sedikit. Kita nak maknanya bermula daripada keluarga kita. Kita dakwah, kita ajak orang kepada Islam, orang akan nampak main betul apa yang kita ajak betul benar-benar berlaku dalam diri kita, berlaku dalam keluarga kita. Okay, dia start dengan wahai Nabi, katalah kepada isteri-isteri kamu. Masa ni Nabi ni dia ada 9 orang, masa ni isteri dia dah tinggal pada masa Nabi itu, sebelum Nabi meninggal ada 9 orang, iaitu Aisyah, Hafsah, Ummi Habibah, Saudah, Ummi Salamah. Kemudian 3 lagi adalah Maimunah, Zainab binti Jahshin, Juwairiyah, kemudian saudara Sofiyah. 9 orang lah. Allah Ta'ala perintah supaya Nabi sebut pada dia orang. Kita begitulah tentu semua nak buat Islam macam saya sebab tadi, kita kena start dengan bini kita dulu je lah, anak kita dan sebagainya kan. Tapi bukan makna kita tak boleh kepada orang lain. Itu kaedah sepatutnya berlaku lah. Lepas tu di Quran Allah Ta'ala sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai beriman, ajaklah di kamu dan isteri anak kamu. Sebab apa, jagalah anak kamu dari kamu dan anak bini kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Lepas tu Nabi SAW daripada awal, Nabi dia diperintah supaya dakwah mula-mula sekali. Itu ayat Nabi diperintah supaya dakwah kepada kaum keluarga yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatanlah kepada kaum keluarga kaum yang terdekat. Bermula dengan isteri-isteri dia, kemudian anak-anak perempuan dia. Masa tu dia ada 4 orang lah lebih kurangnya. Hal lain mati kecil berlaku, iaitu Zainab, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Makasum, selanjutnya ialah Ruqayyah. 4 orang ni lah yang jadi anak tinggal Nabi SAW. Nabi maknanya anak jajah mati kecil berlaku, tinggal anak buah yang besar, dan sempat maknanya dia ni bersama Nabi SAW dalam perjuangan dakwah, perjuangan Islam. Kemudian wanita kemudian katalah kepada wanita-wanita mukminin, ayyudangina alaihinna min jalabibihinna, supaya hendaklah menutup jilbab mereka. Menutup jilbab sini maknanya ada pandangan lah. Maknanya tutup habis aurat dia, kecuali muka, kecuali mata ya. Sahabat kita lah, sahabat isteri Nabi tutup habis lah. Macam kita lah ni corona lah ni lah, tutup habis masalah ni. Tak, okey. Tak apalah kalau tuan tak dikira pakai ada pada pandangan wala yubdina zinatan illa ma zahra minha, maknanya tangan dan apa? Dan muka kan. Tapi tengok dalam penafsiran ayat ni kebanyakan ulama, antaranya Ibnu Abbas mengatakan perintah daripada Allah SWT supaya tutup habislah. Kalau muka ke semua tu siapa nampak mata saja, kita lebih kurang. Kan? Tapi tak apalah, tuan semua kita kira ada pandangan yang bicara tajuk ni. Ada pandangan yang mengatakan tutup habis, ada pandangan yang mengatakan illa ma zahara minha, itu dengan makna tangan dan tapak. Tangan dan muka. Cuma kaki itu kena tutup lah. Dan saya tengok banyak tutup kaki. Dah, aurat lah, aurat kepala lah. Kadang-kadang sebuah kecil, kadang-kadang baju tak tangan. Tak sepenuh aurat dia. Aurat dia jadi Islam, dah sebuah aurat dah tu semua. Dia bukan kepala saja. Jadi tapung pula. Sepatut Islam berlaku lah. Bukan Islam kepala saja, ni Islam kepala ya. Dah, tangan tak Islam, kaki tak Islam. Kadang dapat kau tuduh pakai luar Arabic pula. Orang gemuk pula kau lah jadi masalah. Dah, itu masalah kan. Tak boleh dah mengajar. Dalam aurat ni tu semua, kita kena tengok mana anak-anak tina kita kena jaga balik dah. Kalau boleh lah kita diminta supaya lebih daripada perdada lah. Waliyadrib Nabi kemudian ala juyubih, itu maknanya siapa kalau lebih daripada dada lagi gitu. Menjaga mereka. Lah ni ada fashion banyak. Fashion pun tak apa, tapi kena jagalah apa dia ni, batas-batas dia lah. Lepas tu saya tengok aurat ni makin hari makin jadi lah. Tak apa jadi mana. Pala itu tutup, tak barang lain tak jadi mana. Dan kena nampak ada kita sebagai tino ni, mok ni ataupun tutup kena tengok balik. Daripada awal lagi kita kena ajar baik-baik ni. Kalau tak ajar masa susah lah. Ajar nak seluar je, mok comel dah. Mok pakai baju jubah panjang sekat-sekat ni kena jubah lah. Tu ayah pula pakai jubah, pakai putih pula. Tengok anak yang pakai anak tina muda pakai seluar je ketat. Nah, saya tak teli dah saya rasa kita dah. Okay. Lepas tu lah kena pakai jaga dah. Saya tengok mok lah kalau lebih aulah tu nak beli baju ke apa semua. Nak pakai ke apa semua, kita tengok Islam aja lah memang. Lepas tu kehidupan kita tak fashion, tak lagi dah. Fashion memang nak elok kita supaya apa, jangan kita lari daripada batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang paling baik kata Nabi SAW ialah man tudzakirukum billahi ru'yatuh. Nabi sebut apabila dia membincangkan tentang siapa yang paling baik. Di sana Nabi sebut ada tiga versi manusia yang paling baik di sisi Allah SWT. Yang pertama sekali ialah man tudzakirukum billahi ru'yatuh, iaitu orang yang kita tengok dia, kita ingat Tuhan. Tak, dia tengok dia ingat orang lain, itu masalah. Ya, dia tak boleh tengok muka kita, tengok pakaian kita, tengok duduk kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita guna kaedah tu lah. Kalau orang tengok kita ingat barang lain, tak usah kira, tak betul lah tu. Kalau ke mana dah? Sebab tu lah pakai jaga dah, pakaian, tutup kata dan sebagainya. Kita nak tak depan sekali. Tuhan nak. Kan? Yang kedua, Nabi SAW mengatakan orang paling baik ialah orang yang apa dia ni, orang yang kita duduk dengan dia boleh tambah ilmu. Kita duduk dengan dia hadum kena baru semua. Dengan duduk dia 5 jam ni tak nak ke pasal tu, cek-cek tak ke pasal. Bahkan naik ke Kelambu orang ataupun naik umur orang kadang-kadang. Duduk mengupak ke dekat tempat orang kan. Ada jenis kita kan. Dia duduk 3 jam duduk dengan dia tu naik belakang rumah orang tu, rumah orang ni, rumah tu ke dia tu. Kan. Yang ketiga pula orang paling baik kata Nabi SAW ialah yuraghibukum fil akhirati amal. Amalan dia tu boleh menggalak kita supaya kita ingat pada hari akhirat.
Kita tengok budaya amal dia, sebab kita rasa kita ada banyak lagi tak beramal, kita lagi kurang lagi, kita perlu lagi bina amalan kita untuk menuju kepada akhirat. Ini orang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Betul lah tuan-tuan semua. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis lain pun, apabila arahan keluar tentang aurat ni di Makkah, di Madinah Munawwarah, kalau ikut apa yang disebut oleh Ummu Salamah, kata dia, lamma nazalat hadhihi al-ayah yudnina 'alaihinna min jalabibihin kharaja nisa'ul ansar ka'anna ru'usihinna yarban min as-sakinah wa 'alaihi aqsiyah sawdin yalbasnaha. Apabila turunnya ayat ni, yudnina min 'alaihinna min jalabihin, bila tu ayat ni arahan sebagai tuan aurat ni, bagaimana sikap dia? Sikap ni sepatutnya dari sikap kita lah. Bila kita baca Quran dengan arahan saja, memang kita nak buat kan. Kalau ikut apa disebut Ummu Salamah, pada tu ayat ni, maka lepas daripada tu orang puai daripada Ansar keluar daripada rumah dalam keadaan tutup kepala. Kita kepada dia tutup kepala tu, nampak tenang kehidupan dia. Makna kata lain, kesungguhan dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini budaya yang sepatut kita belajar dalam ilmu Islam lah. Bukan sekadar maklumat yang kita simpan beramal semula. Yang penting macam ngaji lah, dia boleh sijil. Kadang ngaji sekolah, ngaji pak pengajian Islam lah. Tapi tengok bertuai tu memang tak mengaji Islam kadang-kadang. Ini masalah yang berlaku sekarang ni. Kita nak maknanya apa yang disebut oleh Syekh Qutb rahimahullah taala talaqi litanfiz. Kita belajar untuk dihayati, bukan belajar untuk sifat, bukan belajar untuk sekadar maklumat kan. Kita nak menterjemahkan apa yang kita belajar dalam kehidupan kita. Mana yang kita tengok bagaimana sikap Nisa'ul Ansar, Allah Kubur Ansar, apabila menerima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tutup aurat, buat kerja selalu. Kemudian dzalika anna ayyurafna fala yu'zaini. Sebab apa sebenarnya antara punca ialah yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Kalau mereka apa yang diuraikan oleh Suddi, satu orang tafsir, pada masa jahiliyah dulu, pada masa fiqh awal dulu, di mana pada waktu malam ni ada orang yang enak lah, orang jenis-jenis jahat, orang lelaki dia duduk tepi-tepi jalan. Di Madinah dikatakan masa tu jalan sepi lah. Maka orang tina tu lalu, maka nampak kerana hak-hak pada tak jauh sikit dia ambil. Dia kerja zina ataupun dia ada rokok dan sebagainya. Maksudnya kalau dia tengok orang ni hamba ni, orang ni boleh makan gitu lebih kan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala turun ayat supaya kita ni beza, orang tina ni beza orang lain, orang Islam ni beza orang lain, supaya kalau masa tu maknanya kalau lalu kawasan tu orang akan nampak orang ni bukan orang hamba ni, orang ni adalah orang merdeka, orang yang tak boleh kuasa dan sebagainya. Kita terus semua dalam kehidupan kita. Apabila berlaku macam itu pada masa itu, maknanya pada masa itu orang-orang jahat tadi dia tak ganggu lah. Fala yu'zaina, dia tidak ganggu orang-orang perempuan yang beriman pada masa itu. Kita terus semua dalam hidup kita ni. Kita kalau boleh dipanggil tamayus lah, dipanggil kita kena beza dalam kehidupan orang lain. Islam ajar satu dia panggil satu kaedah tamayus, beza dengan orang lain. Kan? Di segi pakaian kita ada apa dia, kita ada cara kita. Orang tengok orang bertahu itu gimana-mana boleh hanya orang Islam. Dalam Quran, dalam hadis tu semua kita diajar supaya di sana ada amalan-amalan yang kita kena beza orang lain. Maknanya kalau orang baca buku-buku boleh dia tengok orang hanya orang Islam lagi. Hanya orang Islam dan sebagainya. Antara yang mudah kita nak kenal Islam ialah melalui pemakaian mereka dan sebagainya. Itulah tu semua di antara hikmah asal yang mana Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni perintah supaya orang mukminat pada masa itu orang supaya tak diganggu oleh orang lain. Orang lain kenapa jenis-jenis apa dia nak teruk-teruk dia bagi dia dah. Mana boleh makan hal kan kalau mana dah. Macam learning lah. Dah kalau orang tutup aurat molek ke bukan sekadar nak ganggu lari pula kadang-kadang nampak kaitan apa lari belakang. Kita dah begitulah. Itulah satu sama Islam ajar ulama juga kan. Ajar ulama antara saya sebab inilah nak bersih daripada masyarakat supaya sepik kalau boleh usul-usul yang boleh bawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tutup aurat bukan aurat ni terus terdedah pada barang tak molek. Kalau ke mana? Tutup aurat ni terdedah kepada barang tu. Cuba tengok berlaku kiragu ke apa semua ni antara punca kerana apa? Antara masalah buka aurat. Sebab tu Islam cuba sepikkan maknanya wasilah ke arah tu. Islam minta supaya orang tina ni tutup aurat. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan buka aurat, buka habis boleh. Kecuali benar dia benar saja, muka dan tapak tangan. Dah. Ataupun jangan pakai abang yang bang lebih. Ni 1 kilometer bang dah pakai cari belakang.
Ataupun kata wala yadribna bi arjulihin, kata kalau sedaja jangan retino jalan yang kata apa, jangan kata kaki macam ni dia epok 1 kilometer tu pun ni dah kaki dah ada bunyi kaki gogel kasut beli kasut retino nak pakai apa sesuai lah. Jangan pakai hak tinggi sangat dah, hak tinggi tu dia boleh jadi rubuh pun ni kalau masuk dalam apa dalam tanah ke apa semua kan. Ataupun benda-benda yang boleh kita mengelak bagi itu. Itu nak antara cara Islam kaedah daripada satu zara'i Islam disekat barang-barang yang boleh buat kepada perkara yang diharamkan. Sebab itulah tuan-tuan semua bila kita mengayat jadi kita buatlah sebimbang lah. Kita dalam kadang kita tak umrah ni keberkatan akan mari. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Ni kadang-kadang kita pakai jin kau semua dah senyum sore, dia tak khabar malaikat laknat dia. Dia tak khabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah ke dia. Tapi dia telah mati masa tu lagu oleh Alhamdulillah. Saya pernah jumpa satu orang puan naik muka naik mutu. Dan kadang-kadang tuan-tuan orang lah pakai tiba-tiba dia kena tepuh pada orang lain. Kita tak kesian lah sebab takdir katalah masa tu meninggal lagu mana. Oleh Alhamdulillah. Kita dah minta kepada Tuhan dalam keadaan husnul khatimah. Tiba-tiba kita buat baru-baru ini. Itulah tuan-tuan semua. Kita yakin maknanya apa Tuhan ajar kita ni adalah untuk kebaikan kita sebenarnya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok Tuhan walaupun kita salah ke apa pun Tuhan tetap dia ampun kita. Kan Tuhan bagi ampunan kepada kita. Yang penting maknanya kita kena apa dia ni, kita kena kembali kepada Ta'ala. Kalau dulu kadang-kadang bang orang ni tak jaga mana kadang-kadang dulu pakai skop mengajar kata cikgu kata. Dulu tak faham, tiba-tiba akhirnya baru sedar. Maka kita bertaubat insya-Allah Allah SWT akan ampun. Allah SWT apa dia Rahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia Ghafur, Allah Ta'ala dia pengampun dan kesian. Sebab itulah kita orang Islam ni, kesalahan-kesalahan kita buat tu kita tak terbimbang tu semua. Kalau kita yakin kita insaf mana insya-Allah keampunan akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya pernah cerita satu cerita dalam hadis Nabi SAW bagaimana keampunan Allah Ta'ala ni. Satu orang yang nama dia Kifli. Kifli ni di kalangan Bani Israil, dia salah seorang daripada Bani Israil. Dia ada kerja dan memang maksiat semua. Hidup dia dalam keadaan maksiat. Tiba-tiba satu orang puan jumpa dia. Oleh kerana dia mewah, dia kaya ke apa semua ni, orang puan tu orang keadaan miskin. Dia minta bantuan dengan dia. Dia bagi 60 dinar, dia bagi 60 dinar. Tapi dengan syarat kena bersama dengan dia. Perempuan tadi tu semua. Oleh kerana dia ni berhajat sangat, pakai sangat, last sekali terpaksalah ambil 60 riyal, 60 dinar, kemudian suruh tubuh kepada apa? Kepada Kifli. Masa dia nak buat kerja buat maksiat, tiba-tiba perempuan tu mari ta'adat, berbakat, menangis sungguh dia. Masa dia buat maksiat, menangis dia. Kemudian Kifli tanya dia, apa kamu jadi gini ni? Dia kata, lokal dia sebut, pertama sekali aku tak pernah buat barang gini. Barang gini aku tak pernah buat kerja macam ni, kata dia. Dalam hidup aku tak pernah buat maksiat macam ni. Yang kedua aku buat hari ni adalah kerana dorongan daripada kepuasan aku kepada dunia. Kemudian Kifli tadi tuan-tuan semua, dia apabila dengar kisah tu, dia dengar apa dia ni perempuan tu kata, dia kata mubti ni min makhafatillah, mubti takut Tuhan ke? Mungkin takut ke apa semua nak buat maksiat, tiba-tiba ada kata takut Tuhan ke? Dia kata dia takut Tuhan. Last kali tuan-tuan semua, Kifli masa tu dia mula insaf, tengok. Dia kalimah tu ya. Dia terlibat maksiat daripada awal sampai akhir, perempuan sebut kalimah tersebut, masa tu dia sedar diri dia. Last kali dua perkara dia buat. Pertama sekali dia bagi duit 20 dinar kepada perempuan tadi tanpa ada balas seragam, free. Yang kedua kata dia, wallahi la asih ba'daha abadan, lepas daripada ni aku tidak akan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah dia. Malam itu dia mati. Kan? Cuba tengok kalau kata ada hijau ke apa lagi dia kisah lah. Malam itu dia mati tu semua. Maka esok kan Nabi mengatakan dia tulis di pintu dia tu, Ghafarallahu lil Kifli, Allah Ta'ala pun kepada dia ni dosa Kifli semua. Kan? Orang pakai hari berapa tengok depan pintu dia ada tulis Ghafarallahu lil Kifli, Allah Ta'ala pun dosa pada Kifli. Nak cerita itu semua. Apabila manusia kembali kepada Allah Ta'ala, lagu-lagu mana pun tu tengok Allah Ta'ala Ghafurur Rahimah, Allah Ta'ala pun dengan syarat lah kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah bagi orang puan, kisah-kisah orang puan, kalau katakanlah dia dulu selek kata pakaian orang pun tak berapa lah mana katakanlah kan, baru ngajar ini katakanlah, baru sedar rupa-rupanya orang ni begini katakanlah, taubatlah insya-Allah. Allah Ta'ala Ghafur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun Min Rahimah, Allah Ta'ala kesianlah. Sebab tu bagi Tuhan ni memang ada anu semua, bagi kita je lah.
Tuhan ni memang gini, maknanya kalau nak bertindak pada kita boleh banyak dah kan, kalau ke mana. Tapi Tuhan ni Ghafur, apa manusia, Tuhan kesian belah kepada manusia. Di mana yang saya sebut sebelum ni lah, kadang-kadang wah molek tak ada semua, mujur tak ada semua dalam kehidupan kita. Betul tak? Mujur. Walaupun kita kadang-kadang accident, mujur gini. Nak cerita yang bagai tak ada semua Allah tak abad kepada kita. Itulah tuan-tuan semua, ayat ini sebagai satu ayat yang menolong kita lah supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab Tuhan ni Maha Pengampun. Selama mana kita insaf, selama mana kita buat bagai-bagai molek, maka insya-Allah keampunan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kisah kita mendengar sebelum ni lah kan, 100 orang bunuh orang 100 orang. Kita kucing pun tak pernah bunuh kita. Betul tak? 100 orang last sekali dia taubat. Dia taubat sekali tak hapus dosa dia, mati tak ada nak kira ke apa, tapi Allah tak hapus dosa dia. Begitulah tuan-tuan semua, Allah Ta'ala ni berinteraksi dengan manusia dan keadaan apa? Ghafur, dia keampunan semua. Buka semua keampunan, buka semua kerahmatan dia kepada kita. Kemudian kita masuk ayat yang berikut pula ialah ayat naqul la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ini tajuk kita hari ini adalah tajuk ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang yang membuat kacau bilau di Madinah. Ini satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuba tengok maksud dia sesungguhnya jika orang munafik orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang yang menyebarkan khabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, nescaya kami perintahkan kau untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar saja. Tentu sebenarnya ini satu ancaman kepada golongan munafik lah. Sini dia sebut tiga sifat, tiga golongan. Sini sebenarnya kita tengok pada tiga golongan ini adalah sifat pada munafik. Yang pertama sekali adalah orang munafik ni ialah dia tak support dalam dengan luar. Dalam tu kufur, kemudian luar ni kalau gitulah. Sebab tu dia orang pada masa Madinah Nabi dulu, dia ada pula majlis ilmu pun dia ada. Yang kedua pula majlis orang semaya pun dia ada berlaku buat dia. Tapi memang dalam keadaan pura-pura lah. Allah Ta'ala sebut itu buat ancaman kepada dia orang ni. Pertama sekali orang munafik tadi. Yang kedua ialah orang yang hati dia busuk, hati dia dah keadaan syak, hati dia sakit. Sini dah pulang banyak orang tersakit. Ada memang ada golongan yang memang mementingkan hawa nafsu, suka memuja nafsu, ataupun orang ragu-ragu tentang kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga wal murjifuna bil Madinah, iaitu orang yang sebar berita-berita tak molek di Madinah. Rupanya buat sebar berita negara ni ialah dulu pada masa Nabi SAW. Dia duduk Madinah, dia sebar berita. Dia sebar benda bukit-bukit untuk nak propaganda ke masyarakat Islam yang dibina oleh Nabi SAW di Madinah Munawwarah. Lah ni banyak dah dia panggil apa ni? Ada WhatsApp kadang-kadang 70. Dan dia kerja macam ni. Maknanya kerja ni jangan buat kan. Sebab itulah kita nak WhatsApp nak kapur kena cek molek lah. Ini orang balas pun kita ambil, kita copy ke apa semua. Jangan kena cek molek. Kita takut jadi golongan yang macam belakang masyarakat. Sebab itulah kita kena ingat molek dalam bab gini. Benar ni ada semua ni. Masyarakat yang memang apa dia kerja dah sebar berita-berita bohong untuk menghancurkan atau untuk membukakan mana keselamatan masyarakat Islam sendiri. Kalau pada masa Nabi SAW, tuan-tuan semua, masa Nabi itu dia kadang-kadang buat berita pelik-pelik. Datang musuh marilah. Kadang-kadang dia sebar berita, contohnya mengatakan Aisyah ni zina dan sebagainya kan. Yang penting tu kerja-kerja dia. Rupanya kisah ni ada juga dulu ni, cuma pelaku untuk support. Dari segi episod dia pernah sama sebenarnya. Dalam Quran cerita-cerita kan pernah sama. Benda ni akan diulang oleh manusia, cuma pelaku untuk support. Kalau dulu mungkin nama lain, dulu mungkin dia nama Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi lalu boleh jadi nama Mak, nama Saleh dan sebagainya. Tapi kerja dia sama. Kerja dia untuk dia ni bawa berita-berita palsu sebar dalam masyarakat. Kemudian ancaman Allah Ta'ala kepada puak-puak kita semua, kemudian nakabihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Allah Ta'ala bagi ancaman kepada mereka. Allah Ta'ala perintah Nabi supaya perangi mereka.
Kemudian lepas tu mereka tak duduk di Madinah kecuali kejap saja. Lepas tak ada habis mereka dibuang daripada Madinah. Dulu banyak lama masalah mana dia buat kerja gini. Buat kerja apa dia ni, buat kerja duduk di Madinah kan. Duduk sebar berita tak molek ataupun menimbulkan keraguan ke apa semua kan. Dari Madinah tu Munawwarah sudah lelak lagi mula-mula sekali. Tapi last sekali oleh kerana jahat sangat mereka ni, maka Allah Ta'ala perintah supaya Nabi bertindak pada mereka lah. Dan akhir sekali mereka ni duduk sekejap, dan akhir sekali tak ada, mereka dihalau oleh Nabi SAW. Sebab ada riwayat mengatakan saat akhir pada masa Nabi halau dia orang daripada masjid. Bila kenal dia orang munafik, orang perangai macam ni, maka dihalau daripada masjid. Itu dikatakan di peringkat awal, di peringkat akhir apa dia ni, semasa sebelum Nabi SAW meninggal dunia, berlaku macam ni lah. Di mana mereka ni tak dibiarkan, mereka ni dia apa, tak hidup sekali dan dihalau daripada masyarakat Islam. Summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Itu semua satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia orang ni lah. Dan sebenarnya walaupun kita nampak 3 kumpulan ni, tapi sebenarnya kalau ikut ulama sebut ni, sebenarnya 3 sifat ni adalah sifat munafik. Sifat pertama tu jenis susuk dalam kufur luar tu sifat munafik. Kemudian kedua syak ragu-ragu ni ataupun ada penyakit juga sifat munafik. Yang 3 pula lah sebar berita-berita tak balik ni pun sifat munafik. Tiga-tiganya ada kepada munafikin. Itu terus ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tengok ayat yang ke-61 Gabriel dia ni dapat. Gabriel maknanya apa dia ni, di antara bentuk ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi halau juga pun diajar supaya halau dia orang. Kemudian yang berikut pula ialah dalam ayat 61 dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Maknanya orang sifat macam ni terus semua tak kena dia ni. Di mana saja memang manusia macam ni akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat apa dia laknat ni? Laknat maksud dia adalah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tak sedia dalam hidup kita ni. Kalau bunyi laknat memang kita kena mengelak terus. Banyak sebenarnya walaupun bukan sekadar munafik yang dilaknat, di sana ada ciri-ciri manusia yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam Quran ataupun dalam hadis banyak, antaranya orang kena laknat ialah orang sepunya ilmu. Antaranya apa dia ni orang yang dia rasuah. Antaranya orang terlibat dengan riba. Antaranya apa dia ni disebut sebagai apa dia ni, istilah Melayu panggil apa dia, Cina buta ke apa semua. Itu semua antara peribadi-peribadi yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah terus semua peribadi dilaknat. Mana orang ni jauh tak laknat, mana jauh daripada rahmat Tuhan. Bagaimana kita nak hidup pada satu orang katakanlah dia tidak dilayani, tidak dihargai, dan tidak disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat orang munafik ni, dia duduk mana saja memang orang tak kenal dia lah. Macam learning lah, sebab tengok sebentar boleh jadi besar ke tak. Lama-lama orang bakal mesti berlaku dia. Orang tahu dia ada sifat macam ni satu benda yang benar berlaku semua mungkin. Mereka ni akan dilaknat, mereka ni akan akan ada semua akan dibunuh atau sebagainya. Orang tak kenal orang bersifat macam ni. Dan kebencian kepada orang munafik sebenarnya satu kaedah yang Tuhan aneh tu. Dia panggil sunnatullah. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila. Sebenarnya kata sebagai sunnah Allah Ta'ala yang berlaku bagi orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan semua daripada dulu lagi, sampai sekarang, sampai bila-bila masa lah. Kalau orang yang ada sifat macam ni akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang akan benci dia. Orang yang bersifat pura-pura, orang yang cuba menanggung ataupun bawa berita-berita tak molek, ataupun orang yang ragu-ragu sebagainya. Orang macam tak, orang tak kenal dengan mana pun. Cuba tengok masyarakat kita learning lah. Kalau kita nampak orang ni pura-pura, memang tak kenal belakang. Orang benci dia. Ini satu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Tuhan tetap ada dia panggil sunnah. Satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa-siapa yang memiliki sifat-sifat macam ni, dia adalah bersedia untuk menerima laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sunnatullah makna ketetapan Tuhan lah. Dalam Quran ni banyak dia bicara tentang sunnatullah, bicara tentang ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya orang beriman akan dapat kejayaan, itu sunnatullah. Orang jahat akhir sekali dia akan mendapat kerugian atau kekalahan. Itu juga peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan contoh peraturan Tuhan lain sebab inilah orang baik ni akan jaya. Orang jahat ni akan binasa dia. Dan sunnah ini peraturan sebenarnya diguna pakai kan. Cuba tengok dalam cerita-cerita kan.
Kita ke apa, kita India ke, kita ke apa dah. Hak benar yang akhir sekali siapa yang benar? Hero kau jahat kan? Tak. Mana walaupun mula-mula dalam keadaan aku nak buka pedas sekali hero ni lagu mana pun. Nak cerita yang satu benda tetap dalam kehidupan manusia ni, kebenaran lagu mana pun akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil sunnatullah. Ini kaedah yang Tuhan tetap dah bila-bila masa. Semua cuba tengok cerita kafir, cerita Melayu tengok berakhir hero mesti benar lagu mana. Kau ada hero kan? Tak apalah kalau boleh mari pun benar juga kalau mana kita Hindustan dah. Nak cerita yang ini satu benda yang dah orang dah rasa benda ni. Satu benda orang percaya barang-barang gini. Maknanya barang molek ni kesudahannya akan diberi kebaikan. Itu dia panggil sunnatullah. Iaitu kaedah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu terus semua ada ayat ni maknanya satu ketetapan Tuhan ni, kalau orang bersifat munafik dalam lagu mana pun, orang tak kenal ke dia. Orang pulau dia. Orang benci dia lagu mana pun. Benda ni ketetapan daripada Allah. Daripada dulu dah sampai bila-bila masa. Kalau tak percaya buat lagi ni dah. Orang kata tolak ke mana pun dalam masyarakat orang tak kenal dia. Last sekali tak sah kan? Ataupun last sekali memang orang pakat cuma berlaku dia. Jadi ini satu benda yang dikatakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dulu lagi. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tak akan boleh berubah peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba katakanlah munafik, dia mari nak ubah peraturan Tuhan. Tak boleh, tak ada seorang buat dalam dunia ni dia boleh ubah peraturan ni. Kalau sebut munafik, orang tak kenal belaka, orang marah belaka, orang benci belaka ke dia. Kan? Tak boleh nak ubah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doalah tuan-tuan semua supaya kita selamat daripada sifat-sifat beginilah. Ini bahaya sangatlah. Sifat yang memang cukup dibenci oleh Allah Ta'ala dan dibenci oleh masyarakat. Kemudian ayat terakhir untuk hari ini adalah yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ayat ini berkaitan dengan apa dia ni? Ini berkaitan dengan masalah apa dia ni, kiamat. Dah. Ayat yang ke-60 apa dia ni, 63 ni, maksud dia ni ialah manusia bertanya kepada Nabi, kepadamu wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Kan kita terus semua cuba tengok tertib Quran. Tadi dah bincang masalah orang munafik dan dunia pun orang tak boleh tidur. Allah Ta'ala beracun dia orang, Allah Ta'ala hina dia orang ni. Maka kita akan tengok akhirat lepas ni bagaimana akan berlaku dalam kehidupan dia orang. Ini tertib susunnya Quran kan. Sekarang kita bincang masalah apa yang akan berlaku di hari akhirat. Mula-mula sekali kita semua orang tanya Nabi tentang hari kiamat ni. Tanya dalam bentuk berbagai-bagai. Kalau kalau orang munafik itu dia, kalau kafir dia tanya Nabi hari kiamat, tanya dalam bentuk menyanyi. Dalam Quran banyak kadang-kadang sebut tentang hari kiamat, manusia akan dimaki semula oleh Allah Ta'ala. Dia tanya bila berlaku, dia tanya Nabi. Dia tanya bukan nak tahu, tapi tanya dalam bentuk nak menyanyi. Kalau orang munafik pula dia tanya Nabi atas rasa ta'annutan, atas rasa kegagapan pula. Bukan nak jawab pegang-pegang kan. Kemudian kalau orang Yahudi boleh tanya Nabi bab kiamat, nak uji Nabi. Dia nak uji sebab barang-barang kiamat juga apa dia ni disebut dalam kitab-kitab mereka dulu. Persoalan bila hari kiamat ni satu benda yang memang tak boleh jawab lah. Nabi tak jawab lah bila berlaku kiamat tu. Sebab ilmu kiamat ni bukan ilmu Nabi. Nabi walaupun dia seorang Rasul, utusan Allah Ta'ala, bukan segala-gala maklumat diberi oleh Allah Ta'ala. Ada maklumat yang Allah Ta'ala tak bagi. Dan maklumat yang tak bagi tidak menjejaskan apa dia ni kehebatan Rasul SAW. Persoalan tentang hari kiamat ni, tak ada orang tahu. Tak, qul innama ilmuha indallah. Katalah pada dia orang tu, wahai Muhammad, maknanya ilmu tentang bila kiamat mari itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia asas yang kita kena pegang terus. Kalau orang mari tiba-tiba mari katakanlah pakai putih keluar daripada pokok bulu katakanlah dah. Dia kata kiamat ni akan berlaku Jumaat esok katakanlah. Jangan percaya lah. Tak kira lah muka putih lah mana kau mimpi ke apa, tak boleh. Sebab barang ni bukan barang nego sahih ni. Barang ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi sendiri pun terus semua tak tahu bila akan berlaku.
Tetap dengan hadis dalam hadis 40 hadis kedua tu, Sayyidina Umar dia cerita bagaimana Jibril alaihissalam dia bagi jumpa Nabi dalam bentuk rupa manusia. Dia mari tanya Nabi beberapa perkara tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Dia tanya Nabi lah ke berlakunya hari kiamat. Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Semua kita tak tahu berlaku. Hak nak tanya, hak ditanya, hak hayat bertanya, tak tahu berlaku bila ke berlakunya hari kiamat. Benda ni kena ingat malak dah. Kalau orang mari siapa-siapa pun jangan percaya lah. Tadi kira pun kita ni percaya sangat mari mimpi semalam. Dia kata dia satu orang dah mimpi jumpa Nabi dia. Nabi kata Nabi bagi tahu aku semalam, kata dia kiamat hari mak dekat, kata dia. Jangan percaya walaupun mimpi pun. Sebab mimpi tu makna bercanggah dengan Quran. Walaupun dia kata Nabi pun. Dia kata Nabi, dia ayat, dia hadis. Siapa-siapa jumpa Nabi, apa dia ni, maka dia seolah-olah dia apa? Jumpa dalam mimpi seolah dia jumpa Nabi dah. Lepas tu memang ada hadis tu boleh ada syarat juga. Kan dia jumpa Nabi tu, Nabi suruh kenapa dia tiba-tiba mari syaitan main nama Nabi ni katakanlah. Dia tak ada maklumat, tak ada ilmu tentang Nabi. Tiba-tiba mari pakai spek mata atau seluar pendek nama Nabi katakanlah. Kau tak ngaji pula kita, mau mimpi mari jumpa Nabi pakai spek mata atau seluar pendek. Mungkin dia berlaku dah. Yang kedua pula katakanlah dia jumpa Nabi bukan dia kandungnya dia kecil. Kalau kandungnya tu bercanggah dengan Quran, kenapa bukan dia lah tu. Sebab ada satu orang tu sebelumnya saya pernah sebut satu orang di orang Kelantan kita di Mekah. Dia ke Mekah tiba-tiba dia mimpi jumpa Nabi, kiamat akan berlaku pada 21 Januari. Saya ingat kisah tu. Betul lah anak murid saya terlibat. Mak dia pergi Mekah, mak dia dengan apa dia ayah dia jumpa orang ni lah. Orang ni sangat subuh dekat Kaabah. Dia mimpi dengan Nabi 21 bulan Januari akan berlaku hari kiamat. Mak ayah dia pun tak mengaji Islam. Gitulah cakap-cakap biasa gitulah, tak faham Islam. Dia punya mimpi, kemudian di Kaabah pula, tak nak khabar dah. Kalau mana ada mimpi jumpa Nabi, lepas tu di Kaabah pula. Dia balik cerita pada anak dia aku masa tu budak-budak kan. Saya semua tak sengaja nak pergi pergi di Palestin, nak pergi pergi di dua orang terlibat masa tu. Kita dekat nak bom. Bicara jelas sekali mula dia boleh aku lah. Nak ceritanya ini satu faham yang salah dah. Kita kena ingat masalah persoalan hari kiamat ni tak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sendiri. Betul ada kadang-kadang di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala pergi jumpa Nabi Rasulullah mata sa'ah, bila akan berlakunya hari kiamat. Tanya Nabi direct soalan itu. Nabi tak jawab. Nabi kata apa? Apa dia ni ma'adat lahamu, gapo persiapan kamu? Nak tanya itu ya. Kiamat tu pasti akan berlaku bila mana. Cuma Nabi tak jawab soalan. Sebab soalan tu bukan jawapan Nabi tak. Cuma Nabi tanya, "Lepas tu muak persiapan ke apa? Apakah persiapan kamu?" kata dia. Nak cerita yang saya nak sebut bahawa maknanya persoalan hari kiamat memang apa satu persoalan yang memang tak ada orang tahulah kecuali ilmu ni adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak Allah Taala sebut dalam Quran ni, maknanya persoalan hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dia boleh jadi, mana mu tak tahu memang boleh jadi dekat dah, boleh jadi. Saya kata dah, boleh jadi dekat dah hari kiamat, boleh jadi. Cuma bila-bila tu Allah Taala. Ini satu penjelasan daripada Nabi lah. Maknanya persoalan hari kiamat tak ada orang tahu kan. Dia ilmu ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lepas ni insya-Allah kita akan tengok bagaimana suasana yang akan berlaku dari hari kiamat. Ayat yang ke apa? Yang ke 94, 95 sebagainya, Allah Taala cerita bagaimana orang tadi lah, orang depan-depan kita bicara tadi, bagaimana keadaan dia akan berlaku pada hari kiamat. Bagaimana dia diseksa, bagaimana dia dilaknat, bagaimana dia dilayani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana dia bermusuh sama-sama sendiri di hari akhirat. InsyaAllah kita akan tengok dalam kehidupan kita akan datang lah insyaAllah. Ini satu apa dia daripada gambaran kita akan tengok bagaimana suasana yang akan berlaku di hari kiamat. Masing-masing tuduh menuduh antara satu sama lain. Pemimpin dan rakyat dan bergalah. Pemimpin kata salah, orang kata salah. Begitulah. InsyaAllah kita akan bincang panjang tentang apa dia kita lagi hidup pada dunia ni, jangan mudah ikut orang lah. Kalau kita ada matlamat hidup kan, kita kena ikut betul-betul. Kita tengok apa yang buat tu betul. Kalau tak betul maknanya kalau terlepas dunia memang kita akan menanggung bersama lah. Dulu kan macam tu. InsyaAllah lah tuan-tuan semua, kita akan tengok ayat 64 lepas ni, suasana yang akan berlaku di hari kiamat. Kita doalah moga Allah Taala selamat kita. Dan akhir sekali kita akan bincang ayat berkaitan dengan amanah yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan bagaimana sikap manusia menerima amanah Allah Taala. Ada semua tu terima molek, ada semua tu mengkhianati amanah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bincang.
Dan kita doalah moga Allah SWT beri faham kepada kita. InsyaAllah moga benar-benar tak balik kita bincang tadi Allah Ta'ala selamatkan. Dan segala arahan Allah Ta'ala sama-sama kita doa moga Allah Ta'ala bagi taufik untuk mudah kita beramal dan menghayati apa sahaja kandang yang dikandaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita buat. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wanfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.